Selamat datang ke Semban Podcast Orang Seram Orang Malam. Orang seram ke malam, aku pun lupa. Yang penting orang lah. Kali ni aku nak story. Yang ni aku tak edit kat tau. Yang ni kita santai je, borak macam biasa. So, hari ni aku nak cerita pengalaman ketika menginap di sebuah hotel Shah Alam. Kisah ni dikongsi oleh Safa. Disebabkan Safa pada minggu tu dia cuti panjang. Safa ni perempuan. Kita tak tahu nama dia Safarina ke Safaria ke. Yang penting nama dia Safa. So suami dia ajak dia untuk berjalan di sekitar Kuala Lumpur dan menginap di hotel sekitar Shah Alam. Sebab keesokan harinya dia ada friendly match ataupun dia ada event lah untuk bola tampar dekat Petaling Jaya. So setelah seharian dorang berjalan, dorang datang dekat hotel sekitar jam pukul 2 petang. Selesai je check in, dorang terus solat dan tidur akibat keletihan lah. So tak pernah seharian jalan, so tidur lah. Settle je solat maghrib, dorang pun bersiap-siap untuk turun dan berjalan di sekitar kawasan ICT. Dan semasa dorang keluar daripada bilik, Safa hampir terlanggar seorang lelaki di koridor. Tapi yang peliknya, dia perasan lelaki yang dia langgar bahu tu tak nampak muka. Pemandangan dia macam kosong dan dia langsung tak mengelak. Kan biasa kita kalau kita langgar bahu, kita mengelak. Itu lah cerita dia. So dia pun tak kisah dengan benda tu. Dia macam buat benda tak ada apa yang berlaku kan. Safa ada bagi tahu suami dia tentang benda tu. Tapi suami dia kata abaikan je. Mungkin lelaki tu ada masalah ke. Dia tak perasan ke kan. Dia pun nak rushing emergency. So dia tak tahu kiri kanan. Dia fokus je masalah dia. So lepas je dorang keluar tu tadi kan. Dorang pun try lah beberapa mainan dekat ICT. Dorang makan malam dan terus balik hotel dalam jam pukul 10 malam. Selepas selesai mandi, dorang pun borak-borak dan tidur. So untuk pengetahuan, Safa ni dia jenis tidur mengiring ke kanan. Dan kalau tak tidur ke kanan, mengiring ke kanan, dia tak boleh nak tidur. So dia punya style tidur lah, kita tak tahu macam mana. Macam biasa, setiap kali dia berada di tempat yang baru, si Safa ni dia memang kerap bangun tidur lah. Biasa lah, beza kalau kita tidur dekat tempat orang berbanding kita tidur di tempat kita sendiri. So dalam pukul 2 pagi jam tu, dia terjaga dan dia lihat dalam bilik keadaan sangat gelap. Sedangkan sebelum tidur, lampu di depan toilet dan lampu tepi TV dia biarkan buka ya. Tapi yang dia pelik tu, kenapa dia terpadam? So dia pun tak fikir apa-apa, dia terus sambung tidur. Sebab mungkin dia anggap suami dia yang tutup lampu tu. So dalam pukul 4 pagi lebih sikit, dia pun sekali lagi terjaga dan terdengar ada bunyi air dekat dalam bilik air. Dan dia lihat suami dia tak ada dekat sebelah tu. So dia pun sambung tidur sehinggalah waktu subuh. So dia pun terjaga dalam pukul 6.30 pagi macam tu. Dia pun kejut suami dia untuk solat subuh. Semasa dia try kejutkan suami dia rasa badan suami dia panas dan muka suami dia agak pucat. So dia pun tanya lah, kenapa dengan abang ni? Kenapa badan abang ni tiba-tiba panas ni dan muka pucat? Suami dia pun kata diam dia tak nak bagi tahu apa-apa. So lepas dia settle solat, dia pun minta untuk memandi dan sarapan di bawah dan terus nak check out. Safa pun jadi pelik dan dia tanya suami dia, kenapa awal sangat nak sarapan? Check out pun lagi pukul 11. Kan, tapi kenapa nak cepat keluar? So suami dia tak cakap apa-apa, dia pun
Mereka pun bersiap dan turun untuk sarapan di bawah. Masa diorang keluar daripada bilik tu untuk bersarapan, Safa ada terpandang ke arah bilik lelaki yang hampir terlanggar malam. Dan dia agak terkejut, rupanya itu bukan bilik tetapi itu adalah hos bomba yang penuh. Dia macam hos bomba. So dia pun terus bagi tahu suami dia, dan suami dia cakap dari awal rupanya dia dah ganggu orang. Tapi Safa ni pelik lah, kenapa cakap macam tu. Tapi suami dia tetap mengelak. Tak apa, kita turun bawah dulu. Perempuan ni memang macam tu lah. Kalau nak tanya soalan, sekarang tu juga nak jawab. So selepas sarapan, suami dia ceritalah apa yang dia kena ganggu. So Safa pun terkejut lah. Kena ganggu? Dia macam terkejut lah. Sebabnya dia tak ada rasa apa-apa pun, dan dia tak fikir bukan. Sebabnya hotel tu, bilik dia sangat-sangat mewah dan sangat-sangat selesa, dan tak nampak apa-apa yang menakutkan ataupun benda yang menyeramkan. So based on suami dia story, dalam pukul 3 macam tu, dia terjaga dan tengok keadaan bilik gelap. Dan dia pusing, dia tengok isteri dia macam tu lah. So dia tu nampak seorang perempuan datang dari arah dinding sebelah dia, dan perempuan tu terus berjalan di atas kaki dia. So masa tu suami dia pun suami dia pun bangun untuk memastikan apa yang dia nampak tu lah. Tapi dia baru saja nak duduk, dia pun terbaring. Dia pun sambung balik terbaring lah. Dia sambung baring balik. Sebab dia nampak perempuan tu terapung dekat atas badan dia. Uish, floating eh. Floating guys. Floating. So suami Safa cakap dia nampak muka perempuan tu. Dia tak nampak muka perempuan tu sebab dia ditutupi dengan rambut dia yang panjang. Basic lah cerita Melayu kan. Kalau tak rambut panjang, rambut pendek. Kalau tak rambut pendek, tak nampak muka. Itu basic lah cerita Melayu. Suami dia cuba panggil Safa, tapi suara dia tak keluar. Dan dia cuba gerak pun tak boleh. Dia pun mulalah baca apa-apa ayat suci Al-Quran, dan dia rasa badan dia ringan. Dan dia buka mata, tengok perempuan tadi tu dah tak ada. So semasa dalam bilik air, dia terdengar bunyi bising dekat koridor depan bilik orang. Jadi dia pun keluar dari bilik air dan terus intai di pintu tu lah kan, ada lubang kecil tu kan. So dia pun intai dekat situ. So masa dia intai tu, dia nampak seorang lelaki berpakaian seragam, pekerja hotel, berdiri di depan pintu. Dan entah macam mana suami dia tanpa fikir panjang, dia terus buka pintu sebab nak tanya apa yang berlaku dekat pekerja hotel tu. Terus masuk bilik dan berhenti depan katil. So masa dia buka, lepas tu dia tanya pekerja hotel yang dia nampak tu tadi, terus masuk dalam bilik dia. Lepas tu pekerja hotel tu duduk sambil gelak, dan dia tunting jari kepada isteri dia Safa yang tengah tidur. Lepas tu lelaki tu terus berlari dan tembus dinding di sebelah dia. Ini macam cerita The Flash, boleh tembus-tembus. So suami dia tak tahu lah nak describe cerita tu macam mana. Tapi cara dia macam cara psycho, dan dia memang ini habis lah. Lepas tu dia tutup pintu dan terus sambung tidur. So jujur Safa cakap lepas dia dengar cerita suami tu, dia memang terkejut gila. Sebab selama ni dia hanya dengar cerita daripada pengalaman orang yang tinggal dekat hotel ni. Tapi kali ni dia dengar secara live, dan dia pun kena. Tapi dia rasa benda tu seram lah. So lepas diorang check out, diorang pun terus ke perlawanan friendly match bola tampar di Pelin Jaya, dan habis kira-kira pukul 3 petang. So semasa on the way nak balik tu, suami dia bagi tahu dia ada seorang kenalan. Dia tanya kami menginap kat mana malam tadi. So lepas suami dia bagi tahu nama hotel tu, kawan dia cakap, berani betul kau duduk situ.
Semua orang tahu hotel tu ada puaka. So suami dia tak cakap apa, dia senyum je. Dia pun, Safa sendiri pun tak pasti sama ada cerita ni betul ataupun tak, apa yang kawan suami dia cerita tu. Tapi yang pasti Safa dan suami dia dah mengalami dia. So itu sajalah kisah daripada Safa, kisah hotel 5 bintang di Shah Alam. Agak hotel mana tu? Cuba orang Shah Alam komen kat bawah. Mana tahu boleh kita buat paranormal nanti kat sana. Nak juga tengok dia tembus-tembus dinding macam tu Agak rare. So, bagi korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk tekan like, subscribe and turn on notification.